Jadi saya nak minta Dr. Fathullah ulas berkaitan dengan peranan dalam kita menggalas tugas baginda Nabi SAW. Bagi apa? Bagi kita nampak rahmat kepada seluruh alam ni. Jadi falyatafaddal mashkura. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Baik, boleh kita sambung sikit lagi. Sikit lagi sebab banyak dah disebutkan oleh panel yang pertama, Tuan Moderator. Jadi kita sambung sedikit lagi. Jadi apabila kita nak mengikut contoh Nabi SAW, kadang-kala kita dah fokus dah soal ibadat, soal akidah kita, tetapi kita terlupa nak masukkan elemen apa dia? Ihsan. Ihsan. Jadi dalam hadis 40 yang disusun oleh ramai, bukanlah Imam Nawawi saja, ramai apabila nak menyusun hadis-hadis dalam kitabnya, mereka akan meletakkan hadis iman, Islam dan ihsan. Nak kata betapa pentingnya ihsan. Ihsan apa dia? Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyah, meningkatkan kualiti. Tak kiralah kualiti itu dalam ibadat, dalam soal niat dia, dan dalam soal perbuatan dia, dalam soal ibadat dan dalam juga soal kehidupan dia, muamalat dia dan sebagainya. Jadi apabila dalam soal ibadat ini, maka apa yang penting adalah kita melakukannya dengan mengikut sunnah Nabi SAW. Sebagaimana yang disebut oleh para ulama, dua syarat dalam penerimaan amal, apa dia? Al-ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, al-ittiba', mengikut sunnah Nabi. Ikhlas ni apa dia? Contoh, kalau kita biasa pergi dekat Mekah, kan orang Arab sebut khalas. Kan? Khalas. Dah, makna selesai. Demikianlah juga yang kita faham, kalau kita melakukan ibadat ni, kita tak ada dah tapi-tapi. Tak ada dah kona-kona. Bukanlah kita melakukan ibadat puasa ni nak sebab apa? Sebab boleh sihat. Sebab boleh kurus. Buat apa semayang ni? Ini terapi. Terapi untuk badan. Jadi dekat situ dia ada tapi-tapi. Dia tak, ikhlas itu dia tidak sampai. Jadi itu yang kita nak tekankan dalam ibadat kita. Apabila kita nak mencontohi Nabi, kita kena ikhlas. Dan jangan juga kita ifrat dan tafriq. Ulu. Ada orang ni, dia kata, dia sangka apa yang Nabi buat tu kurang sangat. Tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, banyak orang yang tertipu daya oleh iblis disebabkan apa? Ifrat dan tafriq. Ekstrim. Sebab itu bila dia beramal, buat satu malam 1000 rakaat. 1000 rakaat. Tiba-tiba esok dah sampai makam, langsung tak buat apa dah. Niat dah. Buat ibadat, niat. Cukup dah. Niat sebab apa? Dah sampai makam. Tu nak kata gulu. Ada orang ni, dia ringan sangat. Ada satu kajian berkenaan dengan solat 5 waktu ni. Dia buat kajian apa dia? Draft apa ni? Data. Data menunjukkan orang yang tak solat 5 waktu ini tak sampai 50%. Nak kata mudahnya umat Islam kita di Malaysia ini meninggalkan solat walaupun dia yang 5 waktu. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, cukup dah nak kata kalau umat Islam akhir zaman ni buat perkara yang wajib, jaga betul-betul. Tapi kalau kita ni, alhamdulillah,
kita jaga perkara yang sunat, buat solat malam, buat jemaah dan sebagainya, itu lagi kelas. Dan yang kedua, konsep ihsan dalam kehidupan kita. Kita banyak memberikan perhatian kepada soal halal dan haram. Had ni tak boleh, had tu tak boleh dan sebagainya. Tetapi ada perkara yang sama. Dia nak kata halal, tak halal juga. Nak kata haram, tak haram pula. Itu yang kebanyakan kita terlepas pandang. Sebab itu, misalan, ada orang dia beli sebagai modal, dia beli air mineral. Jadi dia duduk dekat tempat jauh lah. Tak ramai orang kat situ, pekan pun jauh. Dia belilah air ni 20 sen sebagai modal. Dan dekat dalam, bila dia bawa balik, dia jual balik dekat duduk tempatan berapa, dia jual RM10. Halal ke haram? Ke haram? Jadi bila kat sini kita tahulah bila adanya jual beli tersebut, jadi dia selagi dia bukan riba, maka dia adalah halal. Tetapi kalau kita lihat selapis lagi, iaitu dalam konsep ihsan, tak gamak lah kita nak jual tambah dekat orang kampung, kita beli ni murah dengan kita nak jual dengan harga yang tak padan. Sebab tu dalam jual beli ini kita tahu wa ahallallahu al-bai'. Allah menghalalkan jual beli itu. Tak apalah. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, melainkan dengan jual beli yang kamu saling redha-meredai. Jadi kalau ikut konsep asas tadi, tak ada masalah. Dah dia sanggup beli RM10, bolehlah. Tetapi adakah kita memasukkan konsep ihsan itu di dalam amalan kita, di dalam muamalat kita? Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kalau misalnya kita sebagai majikan, tak apa, kita nak bagi, dia sanggup kerja, kita bagi dia gaji RM10 sehari. Tak apa, kita bagi. Dia pun terima, dia pun zaman-zaman COVID ni, kerja pun tak ada. Kita bagi dia RM10. Dari sudut muamalat dia halal lah. Tetapi dari sudut ihsannya itu, dengan orang kata data, nak cukup kadar, boleh hidup macam mana, untuk sara hidup macam mana, kalau kita ikut itu tak padan lah. Dan demikian juga dalam isu-isu yang lain, dalam soal pemakanan, penyediaan makanan. Kita kadang-kadang tidak jaga kualiti dari sudut penyediaan makanan. Ada orang yang buat makan tu dengan tanpa mempedulikan isu kebersihan. Dia pun tak apa, dia kata orang tak sakit perut pun okey je orang makan. Jadi ada pula yang buat roti, misalnya roti canai yang kita makan pagi-pagi kadang-kadang tu, ni tak jadilah kot dekat tempat kita. Nak guli dia dah penat guna tangan, pijak. Boleh tak? Kalau lagi dia tak sakit perut tu boleh. Kita tak nampak dia sama halal ke haram. Jadi dekat situlah kadang-kala kita kebanyakannya terlepas pandang konsep ihsan itu di dalam ibadat kita dan dalam amalan kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku. Fattabi'uni. Jadi fattabi'uni kita tak boleh nak tiru sikit-sikit. Nak tiru sebahagian, nak tiru 80%, tak boleh lah. Jadi fattabi'u tu dengan keseluruhan, dengan akidah, dengan syariatnya,
dengan muamalatnya, dengan ihsannya, jangan ada kekurangan pun sedikit. Jadi kita cubalah, kita orang yang pergi mengaji, kita cuba untuk sentiasa meningkatkan kualiti dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapat automatik apabila kita meniru Nabi, sebab Nabi ni dia tak ada copyright. Kalau orang sekarang ni dia buat sikit produk-produk ni ada copyright. Hatta idea pun idea yang dikeluar pun ada copyright. Tapi Nabi ini tak ada copyright. Jadi tirulah macam mana pun kita usaha, dan itulah yang dituntut oleh agama. Jadi kalau misalnya kita dapat tiru Nabi itu dengan baik, maka itulah secara tak langsung rahmah itu akan datang. Jadi rahmah ini para ulama sebutkan juga adalah keberkatan, kebaikan dan kelapangan dalam kehidupan kita. Jadi sekadar itu saja. Serah balik kepada Tuan Moderator. Syukran jazilan kepada Al-Fadhil Dr. Fathullah